Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama walana wa khususan ila ruh almarhum Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Syai'un lillahi lahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bil alamin wassalatu wassalamu ala qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang dapat berhimpun di Pondok Darul Hidayah pagi ini, seperti kan mana kata Sahibul Fadilah Cikgu Ishaq, kitab sejarah Minhajul Abidin, ramai dan Minhajul Abidin yang panjang lebar, tapi hamba Allah yang dapat terjemahkan cara ringkasan, ya, kebetulan kita pula sudah biasa belajar dan memilih, dan alhamdulillah banyak ilmu pada kita. Semoga Allah tambah ilmu dan tambah amal kita. Baik, kita sambung pembukaan hari ini, ya, kitab yang bernama Arba'in fi Usuluddin, ya, Kitabul Arba'in fi Usuluddin, ya, karangan Imam Al-Ghazali Allah Ta'ala. Jadi untuk makluman kita dalam kehidupan ini, lebih-lebih lagi kehidupan kita beragama dan nak jaga agama kita, agama anak-anak kita, agama keluarga kita, agama generasi dan umat kita, maka kita tak dapat lari daripada, orang kata, mengetahui jalan-jalan kekuatan ilmu yang boleh kita menjaga agama kita. Ya, salah satu daripada tokoh agama yang terkemuka ialah Imam Al-Ghazali Hujjat rahimah, yang mana ilmu syariat yang berselandarkan sunnah dan Al-Quran dan sunnah, yang tidak lari daripada perjalanan agama komplit. Secara asas Imam Ghazali bagi tahu bahawa kekuatan agama ni bertunjangkan kepada tauhid kita, kepada keimanan kita. Maka tak dapat tidak diberi bahawa kita belajar ilmu tauhid, kita memahami sungguh akan akidah ahli sunnah wal jamaah, dan kita pegang dia, kenal Allah, kenal Rasul, kenal rukul iman, sampai kita bawa, sampai kita mati, insya-Allah jalan itu jalan agama. Kemudian Imam Ghazali menekan pula dari segi ibadat, hal ibadat zahiriyah, ya, seperti solat, puasa, zakat, haji, termasuklah hal-hal berkaitan dengan muamalat,
hal perniagaan, hal aktiviti kita hari-hari, pinjam meminjam, tolong menolong dan sebagainya. Hubungan antara sama orang-orang manusia. Dan begitu juga hal munakahat, soal nikah kahwin, hal jinayat, hukum agama Allah yang kena pakat-pakat jaga. Imam Ghazali kata patut kita bukan takat tahu, kita beramai dan hayati betul-betul. Saya lihat bahawa Imam Ghazali sangat sesuai lah dengan kita-kita yang lebih-lebih umur ni. Pendekatan Imam Ghazali. Sebab nak buat ibadat macam orang tak berapa larat. Apa perlu kita buat? Kita perlu menghayati sifat-sifat yang ditonjolkan oleh Imam Al-Ghazali, yakni penghayatan kita ya kepada iman sangat-sangat tulus ikhlas. Dan kita dengan umur ini juga kita tak mampu buat banyak, tapi kita buat yang berkualiti. Maka nak jaga ibadat, nak jaga amalan kualiti tak dapat tidak daripada ilmu tasawuf. Jadi pendekatan Imam kita di depan ialah menggabungkan di antara iman, tauhid, fiqh dan tasawuf. Jadi apa orang kata kitab yang kita nak baca hari ini pun disebutkan 40 ni, kalau ada terjemah siap-siap dia tulis ini 40 prinsip. Jadi 40 ni 40 prinsip ya fi usuluddin ya bagi umbi agama, asas agama. Jadi 40 ni Imam Ghazali masuk dalam ni 10 berkaitan dengan akidah. 10 prinsip diberi penekanan. InsyaAllah kita mula baca nanti itu lebih kurang memahami akidah dan macam mana kita akan Allah daripada segala-segala perkara supaya kita tidak masuk di dalam hal-hal syirik, dan juga kita mengagungkan Allah dengan kebesaran Allah, dan kita ini bersifat menyerah diri kepada Tuhan yang maha besar yang kita kenal. Itu pendekatan Imam Ghazali bagi 10 prinsip insya-Allah. Tapi mungkin satu prinsip kita boleh kurai pelan-pelan ya, yang kalau ada masa hari ini. Kemudian kita sambung kemudiannya. 10 prinsip lagi Imam Ghazali ambil daripada ibadat. Di antara ibadat-ibadat yang bagus yang kita buat, yang kita tumpu, solat, sudah tentu bagaimana kaedah kita nak penghayatan di dalam solat. Ya, begitu juga hal-hal ibadat-ibadat yang lain yang juga hebat di dalam kitab ini ditumpukan kepada kita yang rajin membaca Quran. Ya, macam manakah penghayatan bagi kita Quran? Macam mana kita nak memuliakan kitabullah, yakni kalam Allah ini? Ya, oh saya tengok sangat cantik. Kemudian begitu juga ibadat-ibadat yang lain dibuat, dijaga, dibuat mengikut aturan-aturan syarak, kena dengan benda dia, kena dengan hukum hakam dia. Kemudian 20 prinsip yang Imam Ghazali tulis ialah lebih kepada bagaimana nak jaga kita punya amalan jangan rosak. Membagi kehidupan kita lebih diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan zahir tadi berserta dengan amalan hati. Maka bila sebut amalan hati, Imam Ghazali huraikan 10 sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam hati manusia, termasuk kita ya, 10 mazmumah ya yang duk kacau dalam hati kita, untuk kita buang-buang dia, jauh-jauh dia. Untuk kita nak bersifat, nak menghiasi dengan 10 pula sifat mahmudah. Yang tadi mazmumah kita hiaskan, kita buat masuk sifat-sifat mahmudah seperti ikhlas, harap ke Allah, rasa turun dan cinta kasih sayang Allah. Inilah saya kata memang sangat sesuai lah ya, saya milih kitab ini untuk kita kongsi. Saya bukan orang yang selayak nak baca kitab, minta maaf ya.
tetapi kita kongsi sama-sama. Kita kongsi sama-sama. Jadi apa yang ada kita minta Allah Ta'ala tunjukkan. Jadi ada kitab yang asli dalam bahasa Arab ya, untuk kita, di mana ada yang bahagian-bahagian yang kita dapat rujuk, kita rujuk dia. Kemudian kita pun tak lari daripada, kita duduk selalu, kita dah khatam dah banyak kali dah kitab Ayyuhal Walad dengan Syekh Fahmi Zamzam pun kita ada sanad ya, sampai kepada Imam Ghazali. Walaupun kecil, tetapi Imam Ghazali nasihatkan melalui buku Ayyuhal Walad, macam kita ni anak-anak dia, anak-anak almarhum ya, ya rahimahullahu taala. Dia bagi macam ni, nak jaga agama begini. Tak apa, yang mana belum mengajar ni, kita buka satu hari Ayyuhal Walad di mana-mana ya. Baik. Kemudian saya memilih muqaddimah hari ini, saya ambil daripada almarhum Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala. Prakata bagi memuji usaha sahibul fadilah Tuan Guru Syekh Ustaz Ahmad Muhadzir Haji Jul hafizahullah ta'ala dalam kitab Sifat 20 ya. Dalam kita duk baca kitab ni, kita tengok mutiara kata daripada Syekh Fahmi Zamzam yang berkaitan, yang saya nak baca untuk kita. Kenapa kita pilih perkataan ini? Kerana kata Imam Ghazali, kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, kalau nak cari ilmu yang ketiga-tiga perkara, carilah kitab Imam Ghazali. Ya, kita berdepan dengan kitab Imam Ghazali, insya-Allah Allah bagi kat kita. Jadi kata Syekh Ahmad Fahmi Zamzam almarhum ya rahimahullahu taala, keperluan kepada ilmu fiqh dan keperluan kepada ilmu kalau ada riak dan takabur, dia binasa habis amalan-amalan yang kita buat, letih kita. Maka sebab itu Imam Ghazali kata, kita kena ambil dulu masa mula saya nak baca izin untuk hijrah lah ya, untuk hijrah keluar pergi Kelantan, saya banyak membaca pada masa, bukan berguru, tak ada jumpa lagi pun guru, cuma saya pergi cari guru ketika itu bila saya ada mula di Kuala Lumpur. Ya, saya berguru dengan beliau. Jadi saya tanya dia, bagaimana kaedah kita nak pilih ilmu ni? Dia yang susun. Maka dia kata, elok kalau saya nak pergi Kelantan, dapat mengaji di pondok, memang dapat asas di pondok. Itu panduan guru di Kuala Lumpur. Jadi sebab itu pernah satu masa duk baca kitab Imam Ghazali, kita keluarkan kepada sahabat untuk kongsi baca. Minta maaf Ustaz. Tak panggil Ustaz lah. Ya? Minta maaf. Masa tu orang panggil apa? Jo lah kot. Jo hari ya. minta maaf. Dia kata. Sebab apa? Tak maaf. Buang dunia. Allahu Akbar. Ya, buang dunia. Siapa baca, dia panggap kita cuma buang hati yang pegang kuat dunia, yang menghalang kepada sampai kepada Allah. Itu saja. Maka alhamdulillah lah ya, dengan kitab-kitab begini kita dapat tahu, kalau tak jaga betul hati dan tidak mengetahui tentang ilmu tasawuf, satu dah berdosa sebab dia ilmu fardu ain. Kalau kita pula beramal dengan amalan-amalan kita kata sifat mazmumah, sifat hati yang tidak elok, berdosa besar. Kemudian apa kesan dia? Habis dimakankan kita. Ya, dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi
menyebutkan satu perkara yang makan habis amalan kita. Apa dia? Hasad dengki. Hasad dengki. Jangan ada hasad dengki. Mestilah ada redha kepada orang lain yang dapat nikmat. Kerana al-hasadu ya'kul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Atau khamaqal. Ya? Maksud Nabi SAW, sifat hasad dengki memakan segala amalan-amalan kebajikan yang telah dikutip, dibuat, sebagaimana memakan api akan kayu-kayu yang kering. Allahu Akbar. Habis. Jadi, sebab itu, tak dapat tidak, kita kena berpaksikan ya, kepada ilmu yang tak tinggal tasawuf. Ilmu yang tak tinggal adab. Ya, ilmu yang menjaga akan ibadat kita. Baik. Kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala, keperluan kepada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf adalah sama, bahkan lebih lagi berbanding dengan keperluan kita kepada oksigen untuk hidup. Masya Allah. Kita ingat kita ni perlu oksigen untuk hidup, ni kira hebat. Tak. Kata dia lebih lagi keperluan kita kepada ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Masya Allah. Masya Allah. Sebab takat mati itu ya. Ni masalah kita ni nak kena bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya? Sebab tu dia kata hajat tu lebih daripada takat nak mati tu. Kita nak mati dalam iman, kita lepas mati kita nak hidup sama di sana dalam penuh bahagia, nak bersama orang yang kita kasih. Semua kita nak. Cerita orang kat sini kadang-kadang dalam dakwah jugalah. Saya bertemulah dengan yang tua-tua, yang uzur-uzur, yang saya rapat dah, tapi tak Islam lah. Ya, masih sayang kepada agama asal mereka. Ya, jadi bila saya pergi ajak kepada Islam, anak dia 2-3 orang dah saya Islam, bapa dia 80 lebih tak mau. Dia mau sama isteri aku sudah mati dalam agama. Kalau aku terima agama baru, pasti aku akan dapat dengan isteri aku. Itu saya kata, ya. Pasti bila mati nanti kau boleh duduk dekat-dekat. Dia pun mengenua, fikirnya. Mungkin masa mati itu kita duduk sekali, tapi kita ada roh. Ya, roh. Ya, roh kita tidak mati, jasad saja mati. Siapa kawal roh kita? Tuhan yang satu yang buat kita. Ya, dia nak kasih tak kita duduk. Kalau dia tak kasih duduk, dia bawa kita punya roh jauh sana-sana. Oi, tak. Jadi lebih baiklah kita baik sama Tuhan kita. Tuhan jadi kita. Biar kita mati dalam Islam. Supaya apa? Kita boleh minta, aku mau duduk sama isteri aku. Walaupun isteri kamu itu tidak Islam dulu. Sebab mungkin isteri kamu itu tidak faham langsung tentang agama Islam. Belum ada pendakwah datang. Tapi kamu sudah kenal sekarang ni. Kami datang, ajak Islam. Kamu kena Islam. Jadi, kalau kamu bukan takat isteri kamu, kamu mau duduk sama siapa saja bagi Tuhan. Sebab kamu sudah pilih Islam, kamu tak ada dosa, kamu orang baik, sudah 80. Sebab saya Islamkan seorang umur 91. 2 bulan saja dia mati. Masya Allah, tabarakallah. Nama dia Sumayyah. Saya bagi nama Sumayyah. Ya, wanita yang pertama, ya, yang syahid. Ya. Jadi, saya bagi nama kepada Sumayyah. Saya Islam dulu, anak cucu dia 7 orang. Dia tengok saja. Saya rasa mungkin dia tak faham. Saya ingatlah. Itu saya ajak. Tak mau. Tak apalah. 2 bulan dia tahan kereta. Ustaz berhenti tak? Nenek mau Islam. Saya masuk kampung setiap bulan. Jadi masuk. Bila pergi masuk dengan nenek Sumayyah ini, dia sudah uzur lah lebih kurang. Dia duduk. Itu. Rambut dia bergerbang gitu ya. Saya pakai serban. Pakai baju. Orang tanya saya, Ustaz, masuk kampung pakai serban, pakai jubah tak apa kah? Ustaz tak mau tukar sikit kah? Dah. Aku orang sudah kenal. Apa dia? Ustaz Basar. Ustaz. Mereka besar, mereka tak panggil besar. Basar. Ya. Mau tunggu Ustaz Basar datang. Mau Islam bersama tangan Ustaz Basar. Kita suruh anak murid kita, belum mau. Tunggu Ustaz Basar. Besar apa, tak tahulah dia. Ya.
Jadi dengan pakaian kita tu dia ada penghormatan. Dia mau dengar cakap sikit. Tak apalah kita pakai jubah juga. Jadi daripada situ saya panggil nenek tu, dia pun merangkak datang. Duduk sini. Saya angkat tangan ni, dia tahu dah. Dia angguk. Saya buka serban saya tutup rambut dia. Saya panggil anak dia duduk. Takut saat ni saya cakap dia tak berapa lancar. Cucu dia yang duduk, perempuan yang saya tak Islam 2 bulan, dia duduk. Apa? Saya rakam. Saya rakam satu persatu dia sebut habis. Ya. Lepas kalau tak faham lagi bahasa sungai, saya terang pula dengan bahasa dia. Ya, saya kata ada yang mu'addaq Tuhan sendiang ke Allah. Ngam tu maknanya kena semua kami faham. Kena duduk dengan orang sungai lama sikitlah. Jadi duduk dengan orang sungai sana, lama-lama kita boleh lah. Kita boleh bercakap. Ni apa dia ni, orang panggil ni nasi goreng ni aku buat ni. Dia tak ada nasi goreng, dia tak reti bab-bab tu. Campur apa tak ada. Dia reti nasi sejuk ya. Nasi sejuk kamu panggil apa? Alo-alo. Alo-alo. Ada yang mu'addaq. Apa dia kita panggil? Makanan. Ya. Selain alo-alo. Alo-alo tu nasi sejuk. Kita dulu biasa makan kan nasi sejuk kan. Sejuk. Nasi putih tu. Anak-anak makan tu lah. Nak cari mana? Ikan, ayam, ya. Sekadar ada bawang-bawang sikit, dia bubuh apa. Alhamdulillah. Tinggal. Saya buat batu nisan, 170 ringgit. Ni dalam dakwah sahabat. Pasal apa? Duk tanggung batu nisan tu, berapa jam nak sampai tempat tu. Ni, nak pi tempat, pasal apa? Dia pergi tanam, saya tak ada. Bila mati nenek ni, saya duk ada di tempat lain. Jauh sangat dan saya tak tahu. Jadi, mengikut adat orang-orang sana pagan, di mana pemula duduk kena pergi bila mati situ, naik sampan pula, naik bukit orang tak ada lah situ, orang pakai keluar, nenek biar hantar situ. Sayanglah kita ni, hang bubuhlah tepi rumah nenek ni, sebab bukan ada undang-undang sana, tapi nak buat macam mana, adat, tapi tak ada dari syariat, ya. Jadi bila mati yang kedua di kampung tu saya ada, dia pun telefon saya, saya kata ada. Tiada? Tiada. Laki perempuan surau. Mati hampa. Lah ni. Ayat konju nampak. Lah nak pergi mana ni kami? Ni apa siapa? Tak abang. Saya tak abang lah. Aku lupa semua naik pergi sana. Jadi bila bawa kita punya apa orang panggil, kita punya tu batu nisan pi, anak-anak tu semua ikut baru ni. Seronok mereka tengok. Sebab mungkin tak ada dalam agama pagan mereka tu. Mereka tengok, nama bapak mereka, nama nenek mereka ada. Pergi tanam. Penuh kali ni kita baca doa. Kita baca doa, baca dalam bahasa Melayu biar mereka tengok. Apa mereka komen? Ini agama bagus. Bukan takat hidup dia main jaga. Sampai mati pun dia ada. Sampai lepas mati pun dia main lagi. Itu semua sedang bercakap. Ada lagi yang anak-anak belum Islam, Arab-Arab dapat Islam melalui batu nisan. Dan ni batu nisan kita ada tempat lah buat kan. Kita tulis nama dia lama, lepas tu kita bubuh nama Islam dia. Tarikh lahir dia, tarikh mati dia. Tak buat dua, buat 340. Buk kepala tu dah, jangan buh di kaki tu. Jadi alhamdulillah itu pun di Hat tu pun jadi aktiviti dakwah. Bawa van satu tu yang nak pergi kampung. Sampai tu orang pun semua heret. Saya lah masalah pasal apa? Jalan tak orang nak betul. Pakai tungkat lagi. Tak pergi naik jambatan pula. Letih. Tapi kenalah. Meroikan juga. Baik. Saya tengok masa pun agak panjang. Kita nak bagi tahu sikit lagi. Kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, yang paling kuat bagi asas agama ni tak dapat tidak, iaitu akidah kita, pegangan kita, pegangan ahli sunnah wal jamaah. Apapun bermula pada mengenal Tuhan. Sebab Nabi SAW sebut awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Bila sebut mengenal Allah,
kenal Rasul, kenal rukun iman. Itu awal-awal. Kemudian yang kedua, kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, ilmu fiqh yang berkait dengan kita, yang wajib kita pelajari adalah bab semayang dan segala permasalahan yang berkait dengannya. Begitu juga ibadat-ibadat yang lain. Contohnya puasa dan zakat, dan juga haji, sampai belanja yang cukup ataupun keselamatan cukup untuk sampai di sana. Yang ketiga, kata kata Syekh Fahmi Zamzam rahimahullah ta'ala, adapun ilmu tasawuf atau seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, kita bukan sekadar wajib mempelajari ilmu menjaga ibadat, tetapi juga belajar ilmu yang dapat menjaga pahala ibadat itu. Siapa nak jaga pahala ibadat kita? Kita. Macam mana kita nak jaga? Kita kena kenal sifat-sifat mazmumah yang buang. Ya. Yang mana sifat buruk kita hiaskan di hati kita. Maka ilmu inilah yang boleh insya-Allah kepada kita untuk kita ini. Jadi ketiga-tiga ilmu wajib dipelajari. Jika dipelajari akan menyebabkan seorang gagal memasuki syurga Allah pada hari kiamat nanti. Jadi kita bersyukurlah. Macam saya cakaplah, kita kongsi sama-sama pengalaman kita sikit, tapi uzur kita nak buat banyak-banyak tak larat dah. Orang lain boleh kadang-kadang bangun malam lama berdiri, kita semayang pun setengahnya duduk dah. Tapi kita buat sekadar ikhlas kita, lihat semua tu daripada hati dan kesungguhan kita, dan kita berdoa banyak. Maka apakah sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh Allah bagi orang yang macam kita ni? Maka sifat rojak. Salah satu sifat mahmudah nama dia rojak. Apa makna rojak? Harap sungguh ke Allah, terima ibadat kita ni. Jadi macam mana penghayatan kita? Maka kalau kita harap ke Allah, buat baik mungkin. Ya, walaupun tak lama tapi seikhlas mungkin. Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin yang kita baca tapi tak ada dalam syarah kitab syarah yang kita mengaji. Apa Imam Ghazali kata? Imam Ghazali kata, satu hari dia buat kiasan. Satu hari raja bagi satu negeri yang sangat kaya raya, yang sangat kasih rakyatnya, yang sangat suka kepada rakyatnya, satu hari membukakan istana dia untuk dihadir oleh rakyat dia. Dan kerana rakyat ni sayang suka kepada raja ni, maka bawalah kepada raja akan hadiah-hadiah. Kalau pihak menteri, orang kaya, orang berniaga, bawa barang-barang besar lah. Tapi kat raja ni, walaupun raja ni kaya, tapi dia tak berhajat, tapi seronok nak bawa, nak bagi. Maka ada pula rakyat yang susah, yang tua, yang miskin. Dia tak mampu nak bawa apa. Apa yang dia bawa? Imam Ghazali tulis tu sayur. Dia tanam kangkung, dia bawa kangkung lah. Dalam beberapa hari baru nak sampai, mungkin seminggu. Siram ayak bawa tu kecut lah. Kata Imam Ghazali, kalau jual kat kedai pun orang tak mau ambil. Tapi dia bawa juga ke hadapan raja yang baik tadi, yang pemurah tadi, dah terima penghadapan di istana. Raja ambil apa yang dia bagi. Apa raja bagi kat dia? Raja balas kepada dia sama dengan hak menteri dia, hak bagi semua. Kaya-kaya bagi kat raja tu. Persalinan sama daripada raja yang besar. Ini kiasan dibuat oleh Imam Ghazali. Bayangkan dia kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia nak berjumpa kita. Ya, jumpa ni dengan maksud kita buat ibadat kepada dia. Yang tak mampu ni buat betul-betul kecil, ikhlas, takat mampu, tapi kena selesai dulu yang wajib lah. Selesai dulu yang wajib, jangan wajib tinggal. Hak wajib kadar mana kita boleh buat. Tetapi cara kita buat itu, kita buat dengan penuh ikhlas, dengan penuh. Ini maknanya Allah nak bagi persalinan macam mana? Dia bagi persalinan sama dengan orang-orang yang ataupun makhluk yang muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Seperti orang-orang yang baik-baik lah. Itu dia bayangan daripada Imam Al-Ghazali. Maka
Ghazali suka mencerita dalam kitab-kitab dia macam mana kita nak dekat dengan Allah, nak jalan. Pertama, bila banyak dosa, jangan lupa kita bertaubat. Jangan suka kepada orang yang bertaubat. Macam mana pula nak rukun-rukun taubat? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa inni, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Dan Allah Ta'ala itu Maha Pengampun bagi taubat. Kemudian beramal. Maknanya lain, tapi ubah hidup dia seperti mana orang yang dapat petunjuk. Ya, jadi maknanya syarat untuk Allah terima taubat, kita betul-betul beriman kepada Allah, kita bertaubat, kita berubah jadi orang soleh, kita berubah jadi orang yang dapat petunjuk. Orang dapat petunjuk, dia tak buang masa duduk saja-saja. Orang dapat petunjuk, insya-Allah dia mengaji hari-hari. Ni banyaklah tempat-tempat boleh pergi. Dah, dia nak mengaji juga, dia nak duduk masjid juga, dia nak duduk rumah nak buat kebajikan. Itu maknanya tanda orang-orang yang mendapat petunjuk. Baik. Jadi insya-Allah bila kita bagi tahu, kita tak tinggallah pengajian Hilmi Syafi'i yang mengajak kita ilmu tauhid, kita teruskan. Di mana-mana masjid ada mengajak ilmu tauhid, duduk. Kita perkukuhkan. Sebab dalam kitab Imam Ghazali, kalau saya baca mula-mula sekali, dia sebutkan tentang keagungan Allah. Jangan sekutukan Allah. Kita kadang faham pangkat dulu-dulu, aku sembah berhala. Tidak. Dalam makna sekutukan Allah. Tolong kita macam Allah tolong. Baru-baru ni terlintas dalam ya, hafizahullah, dia sebut jadi syirik, jadi kufur orang yang kata orang macam saya duk cakap pelajar-pelajar kita SPM tak ada depan lah. Ni nak pergi hang ngaji tak ni, hang ngaji ni SPM macam kata sat saja duduk. Syirik khafi lagi, syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi sifat riak. Apa sifat riak? Rasa buat ibadat tu bukan hanya untuk Allah, nak bercampur, nak tunjuk ke orang, hati nak puji, nak. Itu dah riak. Sebab riak ni ada dua. Riak mata, memang dia tak ada niat nak tunjuk ke Allah, cuma rupa dia macam ibadat, tapi semua hati untuk dunia. Itu dah confirm dah memang riak sepenuhnya. Satu lagi, riak yang bercampur ke Allah pun, tapi maka di situ pun Allah Ta'ala tak terima. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang bercita-cita nak jumpa dengan Tuhannya nanti insya-Allah di hari akhirat, manaklah dia melakukan ibadat dengan tulus ikhlas dan jangan mensekutukan Allah dalam ibadat dia. Ni sekutu Allah dalam ibadat bukan disembah
Butuhkan Allah dalam ibadat. Buat ibadat, nak bagi orang lain pula nampak juga macam Allah nampak. Maka sekali pun dia tak mahu. Allah kata kali-kali walaupun sekali. Jadi inilah Imam Ghazali nak bawa kita, mudah-mudahan kita kongsi. Dia pun tak ada cadang. Prinsip yang asal macam sifat yang nak buat serupa Allah dengan sesuatu. Ini dia main ni dalam YouTube ni, cerita ni ni. Kacau ni. Nak mati pun duduk kita nak. Tak kacau ni. Ya. Jadi kita kena sucikan Allah daripada segala perkara-perkara yang kekurangan yang menyerupai makhluk. Hatu kita kena kemas sungguh. Tapi alhamdulillah dalam kitab ni saya tengok ada tentang zat, kebesaran zat Allah, penyucian, macam mana kita nak sucikan daripada segala perkara-perkara ini. Jadi 10 prinsip tu insya-Allah bagi kekuatan kepada kita. Tu. Jadi saya rasa cukuplah, ya. Kalau Cikgu Sahab kata makanan semua saya bawa daripada sahabat kita yang dekat sini, dia buat catering tapi dia sembelih lembu, dia buat gulai cayang. Kemarin Cikgu hantar main, saya kata apa banyak kan duit ni, tak sampai ni. Saya pun tak sampai hati lah pakat kenuri malam-malam. Saya buat ikan gulai dengan ikan masin ni, tak bagi Pak ni, puak-puak ni bagi lebih. Kita bagilah jamu lah bagi budak-budak kita sama, sebab dia nak buat kenuri semua, tambah ayam pula seketui pula, bercabai sikit, bubur ulam, Allah dan meleleh liap pula lah. Jadi insya-Allah duit tak habis. Duit saya rasa setengah habis. Amalan kita kita sampaikan hak lebih tu kepada sasaran kita yang jadi bekalan kita juga untuk akhirat insya-Allah. Ya, saya mohon maaf kena tang mana-mana kali pertama datang, harap tidaklah kali pertama, ya. Nak tengok tapak untuk nak ambil katalah 15 buah saja, ya. Kalau ada lagi hubungi saya boleh bawa pergi ke belakang ni. Walaupun dah nak ambil dah, duk hantar duit dah mai, ustaz nak pergi tengok tanah, saya bawa sagi pun saya boleh bawa, jom pergi tengok, ya. Sebab di belakang tu akan jadi perkampungan untuk warga mas, ya. Tapi yang tak warga mas pun duduklah, mai semua warga mas, nak tolong hak warga mas ni pula, mesti ada penghulu juga kan, mudah-mudah sikit. Itu, ya. Jadi setakat itu sajalah. Wabillahi taufiq wal hidayah, ya. Dan kita syukurlah Allah Ta'ala bagi perjalanan. Kami terima kasih kepada Cikgu dan pihak-pihak sekretariat. Ustaz Syukur pun ada bantu-bantu kita hari ini, ya. Mudah-mudahan kita dilimpahi oleh Allah dengan rahman dan kasih sayangnya. Ada juga ni adik-adik saya kat sekolah dulu ni, ya. Jadi mereka panggil saya Abang Jo, tapi lah ni dia apa pun lebih kurang saya jugalah, ya. Tapi saya tak nampak seorang pula, tapi saya tahu tadi ada hadir yang awal sekali tu adik-adik saya masa form 6. Kami di Persatuan Belia Bimbingan Lorong Liku masa tu. Kami ambil form 6 di situ. Pasal ambil form 6 dapat grade 3 ngaji malas. Mujung pipi tentu pas apa? Pas STP baru boleh masuk you. Ya. Tapi alhamdulillah tempat itulah mengajar kami bagaimana memimpin. Tempat tu insya-Allah saya tak lupa depa dan tak lupa persatuan kami yang saya kepimpinan masa duduk di Belia Bimbingan dulu mengajak saya sungguhlah, ya, bagaimana kita nak pimpin anak-anak bawah, adik-adik bawah kita, kebersihan kawasan dan sebagainya. Jadi terima kasih juga kepada adik-adik saya. Kalau ada kak-kak saya pun sama-samalah, ya, ataupun abang-abang saya. Tapi abang saya kenal, tak berapa ada nampak abang sini. Ni abang-abang ni semua mengaji asrama penuh belakang yang depan ni. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakirna ma nasina
Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Baik. Saya nampak tu saya mula nak makan dalam ni lah. Duk rasa macam 50 orang. Ni nak makan macam mana? Tempat pun tak cukup SOP.